Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah Ta'ala yang mana malam ni dengan izin Allah dapat kita bersama di rumah Allah untuk kita beribadah. Setelah mana kita dah beribadah berbentuk semaya, kita mari pula beribadah berbentuk belajar. Sesungguhnya belajar ini adalah satu kewajipan yang sangat besar, dan belajar tidak ada masa. Setiap masa yang kita ada, kita mesti kena penuhi diri kita, hidup kita dengan ilmu agama. Minggu lepas kita dah cara yang sakupau dengan hati. Gapo dia hati, patu kelebihan dia setara mana, patu syaitan dan iblis ni sangat-sangat suka nak serai hati kita. Dan iblis dan syaitan ni dia masuklah hati kita, nak kuasakan diri kita melalui bitu-bitu yang kita sebut dah minggu lepas. Kalau kita pakat-pakat jaga bitu syaitan tu, jangan buka luas sangat, insya-Allah syaitan susah nak masuk dalam tubuh kita. Kalau kita buka banyak pintu doa, maka mudahlah bagi syaitan nak masuk dalam tubuh kita. Setengah-setengah ulama dia buat bandingi syaitan ni kita tak nampak tengok. Tapi ulama mai buat misal bandingi ibu dah nampak. Kata syaitan ni supo dengan nyi lapar. Bandingi. Mathalus syaitani kamathali kalbin ja'iin. Bandingi syaitan ni supo dengan seekor anjing lapar. Duk dekat dengan kita, anjing lapar lah noh dah. Lepas tu kebetulan di tangi kita tu ada makanan dia. Tu lama buat misal bandingi. Kita ada daging atau apa saja apa yang makan anjing. Anjing suka makan itu. Lepas tu kebetulan anjing lapar depan kita bawa makanan dia. Maka ulama kata kita hamak dia tak pergi. Dia tak pergi sebab makanan yang ada di kita. Buat kata nuaklah hana bagi dia mudah pergi, kita jangan bawa makanan tu. Nak tak lain, jangan biduk tangan kita. Bawa yang mudah pergi. Lagu itulah hati manusia. Kalaulah hati kita ni ada makanan syaitan, atau ada panggil benda apa sing cok dengan dia, duk upai dia. Di dalam tubuh kita ni, dalam hati kita ni ada upai-upai apa yang suka dengan dia. Suka pesi apa dia, suka berjanguk, suka kasih pada harta, pesi marah, pesi hasad dengki, semua tu upai dia suka sifat pesi tu. Kalaulah hati kita ada sifat-sifat pesi tu, pesi dia kena upai dia, maka hamak tak lari syaitan. Rasa nak kata auzubillahi minasyaitonir rajim, tak lari. Sampai tu kita bahasa hari ikut ada kata kita Tuhan suruh baca auzubillahi minasyaitonir rajim, itu bagi syaitan lari. Kita baca juga, syaitan tak lari. Buku sebab tak ni anjing lapar di tangan kita ada makanan dia. Dia tak lari. Syaitan sebab tu kita di mulut dia hamba dia. Mulut kita hamba dia lah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Mulut kata, tapi hati
hati ada sifat pesen duk suara dia mari. Dia tak lari tahu kata yang ni mulut saja kata hati dia tak kali. Sebab tengah sifat dia ada dalam hati hok pesen aku kena. Nampak? Tu. Kalau itu nak wi syaitan tu lari mudah, kita kena dalam hati kita tu pertama kali kena kosong daripada sifat-sifat yang syaitan suka. Tu bandingnya ulama tu kena nampak. Jadi seolah-olah kata zikir kita, sebut nama Tuhan kita, dia tak masuk dalam dah, duk ikut ni ya. Nah mak ke mana ya duk dalam dah. Syaitan dalam dah. Kita duk luar mana kata ya ahmak kita boleh. Ya ahmak kita, okey kita ahmak dia. Tu bandingnya ulama. Sebab tu Nabi SAW, kita pernah dengar hadis-hadis Nabi. Nabi sentiasa berdoa. Doalah doa supaya Allah Ta'ala tetapkan hati di atas agama, tetap hati ke atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nabi ada doa dia, doa lepas maya tu. Nabi kata, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, hei Tuhan yang duk balik hati manusia. Hati kita ni Tuhan duk pandai-pandai, duk balik ke tu ke ni. Kita berdoa di Tuhan, Tuhan yang duk balik hati-hati manusia, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Bawa mu balik dah aku betul dengan agama Allah, jangan balik ke lain. Tetap aku tu jangan balik. Tu Nabi dia sentiasa berdoa supaya hati kita ni begitu balik betul dengan agama, betul dengan taat kepada Allah Taala. Bimbang takut ke balik ke lain ke. Setengah-setengah ada lain lagi. Nabi kata masalul qalbi, bandingi hati ni kamasali rishah, serupa dengan bulu. Serupa bulu air, bulu burung. Bi ardil falat, duk di tengah padang. Bulu duk tengah padang. Tuqallibu harriyah, angin mari pupuk bulu ya digolek-golek jadi balik bulu dah patah-patah. Hati manusia seperti tu, dia digolek, kayak tu, kayak ni. Kayak ime kuat, kayak kurang, kayak molek, kayak hidup, semua dari hati. Dalilnya tekah kita buat baik. Ya rasa hati mari dah hati. Suruh gerak kita buat baik. Kadang-kadangnya masuk malah buat baik, hati belakang tu. Kadang-kadang raja wajah hak, kadang-kadangnya seli kat tu seli kat ni, semua di hati. Supaya ngah Nabi bani supaya ngah bulu dak tengah padang, you pupuk dia angin. Kayak jadi molek, terbalik molek, kayak kat tu, kayak katup, kayak buka lah tu. Nama dia pun nama qalbun, hati. Bahasa Arab qalbun mana terbalik. Terbalik, mudah terbalik. Nah, sebab itu ilmu yang sakut dengan hati ni ulama-ulama buat berat. Nah, kalau kita perhati tiap-tiap buah kitab ulama, mula kitab dia tu dengan cara hati. Supaya kitab Riyadhus Shalihin mula-mula hati. Nah, kitab mana pun cara hati. Supaya nak betul hati dulu, barulah hak lain tu mudah betul. Hati manusia kadang-kala baik, kadang-kala jahat. Dia lagu tu dia taraduk. Ulama bagi hati manusia ada 3. Satu, hati pesing penuh dengan takwa. Atus bahasa dalam hati penuh dengan takut pada Allah Taala. Dalam hati itu kosong, suci daripada sifat-sifat jahat. Hati ni hati comel ni, hati molek. Setengah-setengah hati yang kedua, hati yang penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan perangai-perangai tak baik. Hati lagu ni syaitan penuh dalam hati. Sebab luah untuk dia. Nah, email lemah, syaitan kuat. Apabila syaitan masuk dalam hati kita dia lemah, email dia lemah, syaitan dia kuat. Bandingnya ulama, hati ni masuk hawa nafsu serupa dengan mata masuk kebuk. Mata kita masuk kebuk.
Kita nak mutu jalan ke oleh tengah-tengah padai ke, orang kuat mari masuk oleh mata, masuk hello ya tak apa. Dah nak mutu masuk ibu hello oleh mata. Tak lihat tengok parah. Lagu tu lah apabila syaitan boleh masuklah hati kita, supaya badenge dengan siapa masuklah mata. Tak nampak parah. Pasal tengok Quran tak nampak, tengok jalan tak nampak. Kalau awak mutu kereta pun kena berhenti. Kena berhenti dulu, kena cokeh tubik dulu baru boleh pergi. Lagu tu lah syaitan kalau masuklah hati kita, tak nampak, gelap. Cahaya dalam hati kita habis. Ime kurang. Jadi gelap, suruh jalan tak apa nampak. Tak apa reti, dengar tak apa reti, tengok tak apa faham, fikir tak apa nampak. Yo jadi gelap ni, jadi gelap. Itu hati yang penuh dengan hawa nafsu, benar-benar jahat. Yang ketiga, hati pesing kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Inilah kebanyakan. Tekah mari jahat tu jahat lagi. Tekahnya mari baik, benar lek baik ni baik lagi. Aku tu dia balik. Kai kat tu, kai kat ni, kai kat tu, kai kat ni. Hak tu kebanyakan manusia. Fok kita di situ. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak takdir seseorang manusia di kebaikan. Misal kita takdir ke fok kita, tu jadi baik. Tuhan walah nak. Tuhan jadi mudah jalan baik. Jadi kalau jadi mudah jalan buat baik jadi mudah. Jadi senang nampak mudah pergi, nampak laju ke jalan baik. Jadi Tuhan takdir kita jadi orang baik. Dan lagu tu juga kalau Tuhan nak takdir kepada manusia yang ada jahat, seperti juga. Jadi mudah buat jahat. Nah, dadu payah hingga, orang payah nampak. Jadi berjaya, mudah berjaya buat jahat. Mudah nyelik-nyelik gitu. Jadi pergi berat. Tu dalil kata Tuhan nak jadi kemudahan dia wajah jadi orang jahat. Kalau Tuhan nak alai ngaji itu ya, ngaji separemo juga tapi reti, mudah faham, mudah nakak dah payah terlupa. Tu. Kalau Tuhan nak kedai nak jadi tak alai, ngaji banyak tapi ngaji separemo mengapa juga tapi terlupa banyak. Tu. Nah, kalau Tuhan nak bagi kaya kok menego. Nak kaya kok menego. Menego mudah kaya, mudah boleh duit. Lah itulah hidup manusia. Ngak agama pun seperti juga. Kalau Tuhan nak jadi kebaikan, Tuhan buat takdirlah pisah buat cara dia jadi kebaikan. Tuhan firman dalam ayat Quran, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu", sesiapa yang Allah Taala nak boleh petunjuk, nak boleh hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Tuhan buka dada dia boleh terima Islam dengan mudah. Itu kebaikan. Tuhan nak jadi kebaikan, nak bagi petunjuk, Tuhan buka dada jadi luah. Penuh masuk Islam masuk. Wa may yurid ayyudillahu, kalau pia-pia Tuhan nak jadi sesat. Tuhan nak jadi sesat, tak mau nampak jalan betul. Ya ja'al sadrahu dayiqan harajan. Tuhan di dada dia wasa sempit. Tengok semua yang ada hati. Duduk sini belakang. Baik jahat duduk sini Tuhan takdir. Karena dia baik, Tuhan buka dada dia tu boleh terima Islam. Masuk mudah terima Islam. Penuh dengan Islam. Kalau Tuhan nak sesat, Tuhan sepik dada. Sepik, bab sepik nak masuk tak boleh ya. Dia sepik. Tuhan sepik kata dayiqan harajan, rasa susah. Nak terima Islam susah. Nak tanya masuk sebab dia tempat sepik. Tuhan sepik. Ka'annama yas'adu fis sama'. Nabi Tuhan banding supaya dengan dia naik ke langit. Oh, susah payah naik ke langit. Susah dah naik ke langit. Kita duduk dia nak lompat naik ke langit. Susah. Nah, kita lompat naik dah jekal dua kita, tu jatuh pak tu. Lagu tulah kalau orang Tuhan sepik dada nak terima Islam sebab tu. Payah hati. Tak boleh terima supaya lompat naik ke langit dah. Lompat bak tu. Lompat bak tu. Itu Tuhan buat. Semua di hati. Luar sepik duduk di hati. Kebaikan, kejahatan duduk di hati. Sebab tu kita berdoa Rabbi syrah li sadri tu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukalah dada aku. Mudahlah kerja aku. Asal doa ni doa Nabi Musa. Nabi Musa Tuhan suruh dia pergi dakwah Firaun. Dia ada rasa berat ni.
Sebab dia lari dulu pun lari pada Musa nak bunuh dia. Tiba-tiba Tuhan suruh klik awak Musa dah. Puasa berat dia. Maka dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa supaya Allah Taala menjadi kuat. Nah, semuanya di hati. Bukan di tubuh ada dah. Nah, habis itu kita kebanyakan manusia tak ada cara sangat ke hati. Cara ke tubuh. Nah, duk lasak pagi betul nak tubuh gagah. Kan? Boleh sikar ratih nak tubuh gagah. Itu cara tubuh. Lutut apa sing lengah-lengah nak ana cara ubak we ada segar. Nah, semua tu cara bertubuh gagah. Hak lemak-lemak banyak nak anu kurang lemak sikit. Semua tu belah tubuh belakang tu. Ha, belah tubuh belakang. Jari-jari nak yo panggil dah nak pergi belah hati, nak pergi belah apa dia ni. Jiwa biar dia segar jari. Kalau tubuh badan kita belah dia tak payah dengan riadah, dengan akal melangkai, dengan makan ni, dengan jaga kata ni mudah sikit sangat je. Tapi nak belah hati ni bukan mudah. Bukan dengan akal melangkai dak. Gagah tubuh bukan arti gagah hati. Sebab fuak tu gagah tubuh nak gila tu tak maya tu. Biar pergi sejid agak tu. Biar lopak le badan 2-3 jam boleh lopak. Pergi sejid agak. Hak gagah ke sejid hak tak lopak tu. Hak ngakak ke sejid hak tukar ke sejid tu gagah. Maya terai lain-lain dua tu. Cok lain tu. Masuk le badan pergi orang langkah tu rai lain. Mari pak ibadat rai lain. Tak serupa. Dah sama. Dia kata kuat atau kuat ni dah. Tapi tu apabila tubuh badan kita kena riadah, hati kita pun kena riadah. Kena riadah ke? Kena akan langkah apa tu juga. Kita tengok kau boleh puasa. Boleh puasa kita akan langkah kuat. Akan langkah hati kita. Gagah. Gagah sungguh. Maya banyak, baca Quran banyak, zikir banyak, istighfar banyak, gagah. Gagah sungguh. Jadi kuat. Wasa ringi, wang amma wasa ringi, baca Quran wasa ringi, maya wasa ringi belaka. Baru lepas pada puasa ni sebulan dah. Kurang lah. Kurang langkai. Jadi bucik leh ni. Dia berat tubuh leh lah. Nah. Kalau hak tubuh badan, kita awal langkai setahun penuh. Berhenti bila puasa lalu berhenti pun. Jadi 11 bulan akan langkai, sebulan berhenti. Kalau hak email kita ni, kita awal langkai sebulan tinggal 11 bulan. Jadi boleh kata. Apa kata? Pan lagi gagah ke mana? Bor kat puasa mula-mula kena bila satu mula-mula. Kalau panik tubuh ke pucik pula, berlemak banyak pula, berat tubuh pula. Kena rik nak pula kata. Cuma tak nampak tengok. Oleh itu sakut dengan hati juga. Ia tubik ke tubuh badan, perangai kita, gerak-geri kita, segala-gala di tubuh kita dia bicara daripada hati kita. Akhlak comel juga mari di hati. Akhlak hidup pun mari di hati. Mari dia tu belakang. Baik kalau berhati tengok akhlak mulai, akhlak comel, perangai comel ni di antara sifat-sifat buat nabi-nabi. Sifat-sifat buat salihin, sifat-sifat buat siddiqin. Buat ni perangai comel belakang. Ada apa perangai jahat, perangai tak comel ni, buat gulawai nabi, gulawai buat soleh belakang. Apa boleh buat nabi-nabi ni perangai comel? Sebab imej dia comel. Dia tu baik buah tu baik di perangai. Kecek comel, buat comel, berjalan comel, tangan comel, segala gerak dia comel sebab dia mari di hati yang comel. Apa hati dia comel? Sebab dia sampai riadah hati dia. Dia sampai sungguh. Dia banyak apabila riadah kan kau ada kita riadah semua ni itu baik kacau tu kita itu baik. Itu baik kali perlu itu baik kacau-kacau ada saksa banyak tu baik. Supaya juga hati kita kalau kita banyak ibadat riadah hati banyak itu baik kacau. Kacau lah hati banyak. Ya segala-gala itu pun hati belakang. Kita buat maksiat dengan telinga. Telinga tak ada apa kali, ia jalan lalu ya. Jalan lalu, ia masuk ada wipung di hati. Dalam hadis Nabi tu kan, apabila manusia buat benda jahat, Tuhan titik lah hati. Bukan titik di mata. Kita tengok benda jahat, bukan titik di mata. Titik di hati. Kita dengar benda jahat, bukan titik di telinga. Titiklah hati juga.
Kita kecek benda jahat, titiklah hati. Kita buat tangan-tangan kita benda jahat, titiklah hati. Jadi segala-gala tubuh kita buat, hati kena tanggungjawab. Jadi gelap. Bawa gelap dia ada katuk. Bawa kita istighfar, ya bersih kelip buka. Jadi kita hati kita katuk terbuka, katuk buka. Bukunya tubuh badan buat, ia kena tanggungjawab. Nah, hatu tu hati. Hati dengan tubuh. Kita kena biar di stabil waktu, biar di pada-pada. Hak luar dengan dalam pada. Jangan kita terlalu belah luar, tinggal dalam. Nah, jangan terlalu belah dalam tinggal luar tak tinggal. Alik luar ni dia tak tinggal cerak. Kalau suruh tinggal tak tinggal. Nah, kalau suruh kata, kok kita wak mah jadi suara mandi po, suruh basuh po muka tak hati. Nah, alik luar ni cerak dah kita belah dia sungguh, tapi jangan tinggal dalam. Hak tu penting. Dalam tu hak jenguk. Tuhan kata la yaqra'ah. Tuhan kata inni khaliqum basyaram min tin. Aku jadi manusia daripada tanah. Tubuh daripada tanah. Fa idza sawaituhu, apabila aku jadi dia ucome si ada betul rupa come si ada, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku siup roh aku masuk dalam tubuh dia. Ya, tu ada lah ni. Tuhan ayat katanya manusia jadi seorang manusia ni dua campur dua. Satunya tubuh, yang kedua roh. Baru jadi manusia. Tubuh mari mana? Tubuh mari di tanah. Roh mari di aku. Tengok, Tuhan sanad dia. Tubuh daripada tanah, roh min ruhi daripada rohku. Mana daripada aku? Tengok mana mulia daripada tanah daripada Tuhan. Padahal tanah buat Tuhan juga, tapi Tuhan tak kata mari dia. Tubuh daripada tanah, roh mari di aku. Tengok mulia. Bukan kata roh mari di tanah, tubuh aku. Tak. Dia pusing waktu. Jadi roh hak aku mahanya. Bukan tubuh. Apabila mati, tubuh kelek di tanah, roh kelek aku. Apa itu? Sebab tubuh kita mari tanah. Tubuh ni kamu hancur lah tanah sudah. Kerja ya. Roh ni tak hancur sebab roh mari Tuhan, baru kita mati dia kena klik Tuhan. Dia kita belah tak kena, duk belah hak lah tanah. Lepas tu kurang belah hak nak klik Tuhan. Apa kata? Lah tanah ada masalah. Nah, cuma cuci pun tak ada masalah. Hak gitu ya. Tapi klik Tuhan ni kena cuci. Sebab Tuhan pesak tengok pula. Ya hatta mari kita cuci, kelak cuci kedak. Tengok. Ni ayat ni ayat katanya tubuh nasbah pada tanah, roh nasbah pada Allah. Tengok tekah teguk tu. Tuhan we nampak. Sebenarnya kedua-dua Tuhan hak Tuhan belaka. We nampak jelas kata hak ni pada tanah ni pada aku. Kabar dia? Kita ngaji dah dulu kata sifat-sifat hak tak molek itu, hak pintu syaitan masuk khenat roh kita ni, marah, apa dia ni sasak deki, apa dia semua tu. Kita mari kena apa dia ni? Kena beki. Benda-benda habis marah lajak we slow, bukan we habis. Yang silap faham pula. Orang panggil marah, orang pongah. Kita lagi berat, we habis langsung pongah dia tak lihat hati. Tuhan tak ada suruh tu. Islam tak suruh tu. Marah beda. Tapi yang we lajak. Sebab marah ni dia pedah juga. Kalau manusia tak ada marah, ada nama happy ya. Orang kafir ana tak ada siapa. Ya pun tak boleh juga. Dia kena ada. Sifat marah ni dia pedah juga, tapi jangan lajak. Supaya api tak. Api kalau tak ada api tak boleh tahu. Tapi kena jaga jangan besar lajak. Takut bakar. Jadi ada ahli-ahli tadi, we padai, we pedak. Kalau terlajak besar, terbakar lah. Supaya tak marah. Kita kena jaga dia, kena jadi tengah-tengah tidak. Kena we padai-padai. Di antara terlajak dengan kurang. Kurang betul sih. Terlajak betul sih. Nak tengah-tengah. Nak tengah-tengah. Itu hak Islam nak. Kalau berjanguk, we hudah dah, we cuma lapar tak boleh juga. Nak juga comel, sebab Tuhan suka benda comel. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan ni comel, Tuhan suka benda comel.
Tapi comel jangan telajak. Kalau telajak masuk dalam pintu syaitan pula. Tengah-tengah pada-pada. Jangan telajak tak sapa, tak comel rasa tak lega. Jangan telajak. Di tengah tu bahaya. Ha ni kita nak jaga di tengah tu. Supaya makan ni, supaya tu juga. Makan tu suruh. Kata makan rasa tak boleh. Tak boleh kata makan. Tuhan suruh makan. Kulu washrabu. Makan suruh. Washrabu minum suruh. Tapi wala tusrifu, jangan telajak. Telajak tak sah. Tak makan rasa tak boleh, tubuh tak gerak. Makan tak tak boleh, bahaya. Gagah bahaya. Nak tengah-tengah. Nak jaga tengah-tengah tu hak Islam nak. Kena walah mana boleh tengah. Tengah tu faedah. Syahwat. Bukan kata Islam mari nak kerat langsung syahwat manusia. Tak boleh ada syahwat sebab syahwat karuk ni. Dengan sebab syahwat lah, zina lah, lewat lah, ngaruk orang tu ngaruk ni syahwat lah. Kalau itu kita potong habis syahwat, tak boleh. Ada syahwat tak beranak cucu akak. Akak habis rumah kita habis, tak ada beranak cucu, tak ada beranak piar. Habis syahwat. Bukanlah tu, jangan telajak. Ku jadi pada-pada. Biar ada kek dia, biar ada sakat teh dia. Tu Islam nak beset tu. Nah. Nak pertengahan tidak panggil. Kalau itu kita kena riadah dia, kena beki. Bekilah nak. Kalau kita tengok atau kita ni pesek kuping. Misal kita ni pesek berat ke kuping sikit. Kita kena cari ubat yang digulai kuping lah. Kena hajar latih diri kita biar digulai kuping. Biar di bukan bawah rajak biar di waktu baik atas. Kalau tu hajar. Ya perangai manusia dua. Satu perangai sah. Yang kedua boleh usaha. Boleh usaha. Nah, asal orang tak anak. Usaha pandang. Ada usaha boleh. Ada setengah orang tu jidik asal. Ya jidik dak otak dia tu hewi bijak dia asal. Tu suku. Hak yang kedua hak boleh usaha. Boleh usaha. Usaha biar dijidik lagi. Usaha kau jidik biar dijidik sikit. Ya boleh usaha. Ani pasal tu kalau kita beseng kurang borok, kurang beseng kuping. Nak anak hajar tubuh kita biar dia tak kuping. Sikit sekali kena sama. Kalau orang beseng nulis tak molek. Kena hajar nak walah nulis hujung me. Okey. Nak ajar nak ke panahan nulis tak molek tu. Budak nulis tak anda, anak nulis pandai, nak hajar nulis sama. Orang baca tak anda, anak baca pandai. Kena lawan dia, kena hajar. Cara hajar ni bukan cara dua. Setengah sama. Dawam kena sama. Supaya orang ni nak kilah dah. Nak dia nak kilah kau mahal, kau tubang kaya tu bukan cara dua. Tahu-tahu mana lasak. Pak kita pun sepatu lasak tubuh. Lasak hati sepatu juga. Kena sama. Nak agak jadi kita ni kita bahasa kurang tak perajin semaya sunat. Nak lah nak kena bohong, kena kacau semaya sunat. Mula sikit sekali hajar sama dawam sama. Jangan dewasa. Buat salah sikit sawak. Tak boleh. Sikit pun faedah kalau sama. Supaya juga benda jahat. Jangan buat mongkam peramak kata benda jahat halus sikit tak apa kali. Tak boleh. Kalau sikit anak hari sikit sama, hari ni sikit, esok sikit, lusa sikit, nak hari sikit tu. Dia disolah latih kita. Besok. Dia besok lekat tubuh kita. Lekat tubuh kita. Lama-lama payah nak beki pula dapat dia lekat. Supaya tu benda baik kita kena buat sikit sekali jadi lekat beak. Payah nak lekat beak benda balak ni. Benda balak ni payah sungguh. Saya mikir dia seorang supaya kita ada semaya ni habis gandah kita semaya berapa puluh tahun ada semaya. Tapi dewasa tak ada tegah supaya ngarang mau tegah candu lagi. Okey. Tak tegah sama lah gitu. Tak boleh bukan tak boleh tok ketaruk dak. Kalau kelewat sikit semaya pun tak ada ketarunyuk dak ni. Misalnya biasa mezo pukul 12.30. Hari ni lewat ke mana dia pukul 3 baru nak semaya. Ketarunyuk 8 dak. Dak ni. Tu dia orang panggil. Subhanallah, nama ayat katanya benda molek ni kena ada usaha. Kita lalu Tuhan kita usaha. Nak naik itu susah, nak turun mudah ya. Ya biasa dia halah naik, benda molek halah naik.
Mana jahat yang dah turun. Syurga dah di atas, ngaku di bawah dia tak kena usaha, dia derah lagi. Kalau kita duduk dia bila dia turun tak? Dia kena usaha, kena guek semua baru dia naik. Bukti guek turun. Bukti guek turun. Email kita lah tu. Kalau kita gaji guek, gaji usaha, tu pun kita guek semua, kita buat kemak. Email kau naik. Bukti bila turun. Supaya kapal tu dah. Nah, dia nak naik kena pakai injai. Mampu ini bila setakat tu orang kau naik tak serak. Sutrek tu tak atas lalu. Tapi kau tu kalau mampu ini bila. Nak naik mula kena perderah injai semula. Apa kata? Kau burung. Kalau dia kibah dia naik. Kalau dia putih kibah tak naik dah. Itu sama tu. Mereka tu sebab tu kita apa tu juga. Dah kalau malah kibah kau tu dia kena gaji kibah semua. Nah, nak kacau semua. Nak kuih semua. Nak usaha semua. Kita bimbang ni lepas dah puasa je kurang usaha. Dia kurang usaha takut. Kurang. Namun kau selai. Tak khabar tak selai. Tak khabar. Kau selai. Kau lemah. Kena pakai semangat semula. Biar dia usaha. Semua tu mari dah hati. Kalau hati lemahlah tubuh badan kita. Kalau hati kuatlah tubuh badan kita. Kalau tubuh badan, kita tengok ulama wak bandingnya. Tubuh kita ni hewan mula-mula sepenuh lalu kan. Tak juga dah kan. Mula-mula tubuh kita kagah lalu. Tak daripada lalu buat kita tak agak mula-mula kita. Nak jalan pun tak agak, tak nak jalan. Lama-lama kau gagah, usaha kau gagah. Makan, minum, susu, mek orang tua tu dak belah kita. Nah, belah subuh susu makan bersapa moski, makan koni, makan wah kayu, makan tu belah tubuh kita nak jadi tarbiyah tu nak jadi sepenuh hidup kita. Hati pun seperti juga. Tu hewan mula-mula hati kita kosong seperti juga. Kosong. Kita mula-mula tu baik daripada berumah. Tak ada email. Ada email ada dah, tak ada percaya perkara. Kosong. Ada perkara harta kita kosong, hati kita kosong. Kosong belaka, kan tak ada mula-mula. Kau lama kau tambah. Otak pun kau banyak kau tambah ilmu. Hati pun kau tambah. Ya kosong. Nah, kalau kita malah bubuh, kosong. Kalau kosong tak apa lagi, takut masuk lain. Masuk lain. Ya gonggong, kosong masuk lain. Dia masuk lain menang, nak buah malai tak masuk lah. Kena basuh semula pula. Nah, kalau Nabi Muhammad apa malaikat main belah dada basuh hati ya tabut hak benda tak oleh tu kita malaikat mana mari basuh kita nak buat sendiri. Nah, nak basuh lah mana panggil apa dia ni kalau orang panggil fok lah nak fok lah. Nah, kalau tai tu penyakit kena fok pun darah lain fok tai. Hati pun seperti tu kena fok semua. Benda nak semada nak boh nak molek nak hambak nak semada pun. Dia tempat ada luah mana. Nah. Betul kita jangan halak dia. Jangan dah halak dia, jangan duk apa dia do cara kita tak leh. Sebab kalau hati dia penyakit, kalau tangi penyakit, dia ada alamat ya ke? Kalau tangi kita penyakit, mula tahu rakit, mula kebah, dia ada alamat dia. Kalau mata penyakit, mula nampak tak cerak, mula kelabu, mula sakit, mula bekak. Hati pun seperti juga. Kalau hati penyakit, dia berasa mula malah nak tahu, malah reti, malah awak emak, malah kenal Tuhan, malah cara ikut dia. Yang mari tu penyakit tu. Penyakit hati. Penyakit tangan malah sakit, kalau nak sakit malah dia penyakit dah dah. Penyakit dia lutut malah nak guek dok itu kalau guek sakit nyakit dah. Hati pun seperti juga. Dia ada alamat dia wasa uzur hati. Pasal malah guek malah nak tahu ikut demo ayat apa koyak lagi kita malah nak tahu. Nyakit tu. Demo buat lagi demo kita malah nak buat. Nyakit. Itu nyakit. Fi qulubihim marad, dalam hati ada penyakit. Kalau kita tak beki, kata berubah, nyakit tubuh kalau kita tak berubah. Kalau lama ya kata kau. Tangi asal ngah ikut dia tak lama kata kau kaki asal sakit ikut dia beladuk itu tak lama kata kau ya barah ya apa ya dilenai apa kata kau
Hati pun seperti juga. Kalau kita tahu dah ada penyakit, tak beki, tak bela, tak basuh. Maka teruk. Tak lama kau teruk. Kau nampak tak ada benar, Tuhan tambah pula penyakit pun dalam. Penyakit dah dosa, nampak tak ada heran deh. Tambah bila teruk lalu. Ada juga macam tu. Lepas tu, kalau sakit kaki, tangan, mata luar ni, orang kubat dia bomoh lah kena kubat. Sakit mata saya bomoh mata, sakit perut saya bomoh lah perut, sakit kaki bomoh tulang. Kalau penyakit hati, bomoh tak tahu. Dia kena cari ulama sebagai tu bomoh. Ulama sebagai tu bomoh. Tu bomoh panggil nak kubat hati. Nah, dia mana tahu? Ulama tahu. Kau Allah banyak, kau ya tahu, kau ya hati. Jauh kubat hati. Lepas tu ulama dia buat cemeh juga. Cem mana kata hati kita mula ada penyakit. Mula tak betul dah. Mula disengit dah. Cem mana. Kalau tak perhati tak tahu. Mujur fa ulama main buat cemeh. Dia tahu alamat dia, kita perhati tengok lah tubuh kita lah, hati kita. Perhatilah nak ya tak. Kalau enggak harta kita hipung pas sebulan hipung harta. Apa berasa dengan masalah nak hipung harta. Pasal sedap tak? Pasal segenap buat kau hipung. Ayo suku. Idza kana imsakul mal wa jam'uhu alazza indak. Kalau kita dah hipung kita ukur dengan hati, wasa sedap tak? Aceh kalau wasa sedap, oh kau tambah sedap, kau sedap. Mana kata waktu duit tak sedap. Nampak tak? Kalau hipung tak ada asarana, waktu duit pun tak asarana tak? Dia kedah yang lagu tu. Dia seperhati. Cik tu kalau kata hipung kau sedap, dia mula ada penyakit tak betul tu, metai tak betul. Jadi kau sengit lah. Kau sengit tu. Nah. Dia mula nak gigit kupi tu, kau saya dia tu. Sebab dia sedap dah ni dah. Dia berakhir dah ni. Dia berakhir hipung, mana tak berakhir waktu baik. Nah, dia kata yang lagu tu. Nah. Pesek dia tu yang leceh tu. Kalau kita nak soal bahasa aku ni mari dah tu masa sengit tu. Nak tak sengit dah mana. Yang itu kau kita bawa bahasa lah tu waktu baik sikit. Supaya nak betul klik. Orang panggil meta kita tu, kilo kita dah sengit dah. Nak waktu baik sikit bila betul klik. Dia dah halak lama-lama, kita dah waktu baik dah saya. Kau saya lah, kau sedap. Hipung sedap. Ya bahaya. Kalau kita makan colek dah, makan kau sedap. Hanya dia kata, bosus mulut sedap. Okay, hari senang bro. Kalau makan sedap, kena break dulu. Sebab takut bahaya. Ini pas seperti yang kena ukur. Kita mari buat amal, wasa kana. Wasa berat ke wasa ringan? Wasa berat, kalau masuk, kalau tubik wasa ringan, tu sengit dah. Nah, kalau masuk wasa berat, masuk. Wasa lambat kita apa, kau masuk kalau tubik su. Tak support tu. Nah. Yo sengit. Tu boleh tahu, tu ukur dah hati. Ada ingat, kena betul dah. Sampai itulah betul belok betul di jalan betul ni penting. Tuhan suruh apa dia ni kena peringat. Semua tu tak nampak tengok dia dah hati. Kalau jalan sengit dia mana nampak? Kita nampak sengit dalam jalan tu. Kita nampak tengok kecen sebelah tu mata nampak sengit tu. Mata lah mana? Tengok dia nampak dengar apa-apa nampak sengit sebelah, dengar kurai sebelah tu. Mudah nampak, hati tak nampak. Dia duk soi kita, dia tak nampak. Kalau kita tak suluh sendiri, dia tak nampak. Ni ulama yang buat pecepet. Kenapa sedap sekarang, gula weh masa tak sedap. Tak lagi dah. Kalau kita rasa sedap, makan barang manis, tawai tak wahai. Nampak tak? Kita biasa makan cai manis. Biasa buah manis lah cai. Berterawih tawar dah. Wis sekali kita tawa, sebut sakan, sikit-sikit. Tawa ni sebab dia biasa makan manis. Kalau dia biasa makan tawa, kita ubah manis dia, malah hakik sebab dia biasa makan tawa. Tengok tu. Jadi kalau kita sore tak tahu, baru kita duduk dengan demo,
Demo sebelum hakkat dah tak tu pasal mani dah kita masuk tawa lagi nak mani. Cak kita kesok tu. Jadi telajak mani lah. Nak slow lagi. Nama demo tegah. Okey, nak tawa aku mani dah tak tu. Kita bunuh tu. Kesok lah. Nak betul kelak. Sebab apa? Sebab kita dah biasa makan manis semua. Manis, kali manis, dua manis nanti besok. Dia besok nak makan tawa tak boleh. Ini pun seperti juga. Kita biasa duk buat benda tu, akhir sekali bawa gulawa dia tak boleh buat. Sampai tu ulama kata, cara kita nak cek tubuh kita, di mana tak molek lah hati kita melalui 4 jalan. 4 jalan cara nak cek hati kita. Satu, jalan yang mula-mula kena duduk tak pesyeh, tak pe ulama, duduk tak pe orang lain. Duduk tak pe dia nampak tengok, dia tengok kita dia nampak. Kata kita bunuh mana. Orang lain ni sepatut bomo tengok kita cek, tengok nampak mata mulai ni. Dia cek. Kita main mutu tak apa neca, dia cek dia tengok. Dia cek kata mutu ni buku berapa. Kau rusak mana dia cek start ni dia tahu dah. Kalau itu orang kita nak tahu kata kita punah di mana dalai lah dia luar pun dah nampak. Punah dalai ni satu caranya kena rajin duduk dah dengan ulama. Jangan dia lari dengan foto guru. Temu tok guru pergi saleh dengan dia. Foto guru yang nampak tu hewi perasaan dia. Apa panggil kau orang alim, kau orang warak, kau tu hewi. Panggil sifat dia ada. Ya mudah nampak tengok 4 tahu kata orang ni punah mana-mana dia. Baru boleh tahu dia boleh bagi. Satu. Yang kedua, cara dia sayang rapat. Sayang kita. Sayang hok molek lah, bukan sayang hok pesi pang kita tak, sayang sungguh. Kenapa huduh dia kata huduh. Kenapa molek kata molek? Hatu sayang pesi tu. Bukan sayang pesi pang mata tak lain. Huduh pun molek mata kita. Tak ada huduh. Tak boleh gitu, sayang sungguh. Ayatluba sadiqan saduqan. Sadiq pesi sadiq pesi benar. Tengok kita oyak betul benar. Nampak benar molek dia kata molek. Nampak huduh dia kata huduh. Mus kena silap ni, tak molek ni. Dia kata dah. Satu, dua. Kalau kita tak kena mana tu dia mau tengok benda jahat kita kan. Kalau kita sayang, kalau biasa sayang dak tek banyak-banyak tu tak sayang. Aku tu. Hot tu hak molek tu. Kalau sayang biasa ikut buat molek belakang. Tu bukan sayang tu. Boleh jadi ke kita duk orang-orang tak ada jahat langsung. Pada sayang dia tu tak rasa royak dah kita jahat. Tak boleh jadi. Dia tipu tu bukan sayang tu. Sampai tu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Dia kata apa? Dia kata rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat kepada seorang mana? Seorang yang boleh tunjuk kepada kami ni benda kami tak molek mana. Lek Umar yang muncul. Dia mau tunjuk tamu tak molek Umar sini, ya dia khalifah. Kalau dia kata kalau pia-pia tunjuk kata aku tak molek mana, orang cukup doa supaya Tuhan beri rahmat dia. Umar murih, orang puji dia. Umar murih, orang puji dia murih. Dia kata puji-puji ni semelah. Umar kata al-madhu az-zabhu. Puji ni sebelah. Tapi sebelah dengan sejauh. Kita buat apa pun kena. Molek lah ke sebelah kita. Sebelah. Sekurang-kurang apa kita buat nama puji wasa besar. Tak khabar, salah tak khabar, wasa besar. Dan Umar tak kena. Umar yang kata mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat pada sesiapa saja yang tunjuk benda molek kami, benda huduh kami mana. Tunjuk. Hak tu dia muncul. Satu kali Umar Ibn Khattab dia temu dengan Huzaifah Ibn Yaman. Huzaifah ni makruf seorang sahabat Nabi yang sahibus sir, orang jaga rahsia Nabi. Segala nama orang munafik dekat dia. Huzaifah, dia ni banci munafik dekat dia. Umar tak tahu dia munafik, dia tak munafik. Umar ni bertemu dengan Huzaifah, dia tanya apa? Hal ana minal munafiqin? Aku ni Huzaifah, munafik tak? Aku munafik ke kena? Dia tanya. Apa tu? Tu beringat dia. Nak katanya saya rapat ni boleh tulus-uluh kita
supaya kita nampak kata kita ni hak di mana huduh, di mana molek, boleh kita bagi hak huduh, boleh kita kekal molek kita. Lagu tu lah orang salafus salih dulu, dia suka kalau orang yang huduh tak diri dia. Tapi kita lah ni akah lawe hak tu. Golek hak kita tak kena kalau orang mari tek hak huduh di kita. Supaya kita sayang dah. Kita tahu tak kita huduh. Kita tahu di mana kita huduh, tapi pada motek kata kita huduh situ kita murid. Mana kata tak mau beki. Nah, salafus salih yang mujuk, oyak pernah huduh mujuk. Pernah molek tak kena oyak tak apa. Kalau molek dia tak tahu tak apa dia tu kita. Kalau kita molek, Tuhan tahu. Kalau huduh, dia mau tak tahu bahawa takut sebab Tuhan tahu. Ya balik tu. Kalau pernah huduh itu pun kita, tak ada dia tahu dari apa kita huduh. Tapi Tuhan tahu. Benar molek, supaya juga. Kalau kita molek, tak ada kena oyak demo tak tahu apa Tuhan tahu betul tak? Habis tu kita pelat. Benda huduh kita takut dia tahu. Benar molek, dia tahu. Jadi seolah kata Tuhan tak tahu. Aja belak tu. Kalau benar molek, dia tak tahu. Dia tahu. Bimbai juga takut jadi punuh ikhlas kita, wasana menunjuk, takut punuh. Bimbai juga. Jadi kita dah hera benda jahat. Jadi waktu baik benda molek. Ya kena sebalik. Benda jahat benda molek deklah hati kita. Soyak demo tak apa. Benda jahat tu dia tahu. Mudah-mudahan dari dia tahu suka kita malu nak buat. Dia hera apa benda jahat. Tu dua. Satu orang lain boleh beki kita. Yang dua sayang kita. Baik Nabi katalah dia al-mu'min mir'atun li akhihi. Orang mukmin sebagai cermin bagi saudara dia. Boleh suluh pergi mari. Kita suluh demo suluh kita. Habis itu baru kita duduk sekali boleh nampak demo kita suluh. Demo laku tu kita teruk dari demo boleh suluh pergi mari. Jangan kita duduk dengan demo pasal badu molek. Aku molek dari dia. Okey. Kita duduk dengan demo duduk sama mukmin ni kita badu perendah. Demo lebih dari aku tak molek nak molek seperti dia. Agak tu. Itu dua. Setengah-setengah ulama dia banding, dia kata benda jahat dalam tubuh kita ni dia banding supaya nanti bisa. Supaya ibu kala, akarib ibu kala. Supaya dalam kain kita, dalam baju kita ni ada ibu nak ketik, ibu bisa. Perangai jahat, perangai tak molek lah dalam tubuh kita ni supaya ibu bisa dalam tubuh kita. Mujur dia mau yak tak ada kan? Dia kata, tu ibu ada dalam kain tu. Nak ketik tu. Kita boleh tahu banget, boleh buat tahu. Tu ulama mana lagi tu. Supaya juga perangai huduh di tubuh kita, mujur yang tunjuk boleh kita buat lepas-lepas. Kalau duduk kita nya sengak. Jadi seolah kata kita tak mujur dah. Kita dah mau ayat kata ibu nak sengak kita. Tak ada gitu. Belah dia, saudara cara aku. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang boleh betul kita, boleh kita tahu kata kita tak molek, iaitu seteru kita. Seteru baik dah juga seteru ni. Dia seteru kita, dia orang seteru dia nak kata huduh kan. Dia nak cari baru huduh kita seteru. Molek dah ada, tu seteru. Dia nak cari barang tak molek di tubuh kita. Mujur kan dia tu waktu baik. Kita tengok le molek. Seteru ni korek nak tak molek. Mujur dia tu korek, hak tak molek maknanya tu tahu kita. Ambil nak molek, tak molek tahu. Tu seteru. Seteru ni faedah juga kita. 3. Yang keempat, ayu khalitan nas, kita bergaul dengan ramai-ramai. Tahu juga kata kita molek ke jahat. Baru kita tengok, kita masuk dalam kedai nak lewat pak ramai-ramai ke, temu laka ni molek, ni huduh, ni tengah hang, temu laka, buat temu nak huduh, kita boleh ukur. Aku ingat tak molek ke ni, kita nak ingat. Temu nak molek, aku tak ada lah ni. Nak buat apa dia. Jadi duduk dengan orang ramai tu faedah juga. Jadi pak jalan ulama buat. Cara kita nak tahu tubuh kita, nak cek barang huduh di tubuh kita, lalu ijak pak cara. Satu ulama, yang kedua sayang yang sungguh, yang ketiganya seteru, yang keempat duduk dengan orang ramai. Supaya duduk etikah ramai-ramai, ratus-ratus duduk tu. Masing-masing. Kalau kita nak beki tubuh kita pada duduk ramai tu, jangan erti dah. Dia
dia tu makan bubuk, aku tak boleh bubuk misalnya dari orang aman nampak perangai di belobo-belobo sikit dia makan bubuk. Kalau itu tak molek perangai bubuk tu, aku tak boleh bubuk. Orang ni makan pandai dia basuh malam. Tak boleh kita molek. Tak suruh kata apa, kita ingat kita kalau aku tak boleh kena basuh. Tu aku panggil bergaul ramai-ramai boleh cek diri juga. Boleh cek diri. 4 cara. Habis tu suruh bergaul tu, bergaul orang tu, bergaul orang ni, jumpa orang ni, semua tu faedah. Untuk kita kalau kita ambil peluang tu untuk nak betul diri kita, betul iman kita, betul hati kita betul. Kalau seorang dah tahu. Tu seorang tahu bahasa kena hata, seorang. Bahasa molek, kita murema ada lagi orang molek dah kita. Bahasa rajin dah kita tengok ada lagi rajin dah kita. Kita bahasa rajin dah semaya ni, bahasa awal cakap dah waktu. Bagi sejak lama. Kita pergi awal dah ni. Kadang-kadang kita tengok ada lagi orang dulu dah kita. Apa kata? Ayo mari timbul kata kalau itu aku ni bahasa molek dah, tapi mari sejak ni lemo molek dah aku lagi. Lama lagi molek dah aku. Kita duduk rumah kita baca Quran, rajin cakap dah. Kita duduk ramai-ramai nampak, lemo nu rajin dah aku lagi. Dia tekah ni baca kerja tak berhenti, kita sejak berhenti tak, bahasa rajin bahasa banyak dah. Tu mari bahasa temulah kata aku ni kurang aku baca Quran suta. Demo baca Quran lama, boleh kita beki. Kata kita ni kurang lagi, nak patah lagi. Semua tu sakut dengan hati. Benar-benar lah tu yang benar halusi ni, benar lah benar halusi. Kalau kita tak perhati benar, tak cek benar, kita tak tahu. Satu hadis Nabi kata almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang manusia ni golek Nabi kata agama dia, perangai dia, gaul dia, gapo dia supaya ngas harapak dia. Dia harapak Nabi dia golek dia supaya dia tu. Falyanzur ahadukum, mu tengoklah pio ya sai. Ya sai orang tu perangai dia lebih kurang, ya kalau tak lebih kurang tak ada sai. Kita sayang dia mana ni? Berarti perangai kita sepada betul, lebih kurang. Kalau nampak sayang kita orang bulah-bulah, kita nampak tak bulah pun bulah juga. Jadi kalau nampak tak bulah pun ya tu. Ya kena bulah juga. Apa itu kita mengaku kita, sama-sama mengaku kita masih rapat sikit. Ya supa perangai lebih supa. Perangai lebih supa. Kecek mu kecek aku, tak apa-apa kau. Ya perangai lebih supa. Cubikku, sepakku, ya sama ku ya dia tu lebih supa perangai supa. Kalau tak supa tak boleh buat. Orang ni tak gamak lagi sepak ku ya kalau ku ya tak sepak kelai. Tu. Lagu tu juga. Email pun seperti juga. Kalau orang sayang orang tu email lebih kurang tu. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kalau orang tu sayang orang biasa malas maya lebih kurang dia pun gaji tak banyak. Gaji tak banyak. Kalau itu ada sayang kau nak gaji seorang malas orang. Dia tak sayang. Misal ada malam-malam dah kata, mundur sini start dah aku nak pergi semaya. Pas semaya lama dah misal. Maya sunat lah, maya wajib lah, lama maya tengok tak tunggu. Percaya, pergi berat. Sekali dua tak apa, dia tak ledok ya bukan guru dia. Kalau pergi semaya pun, yang ni pergi semaya pun dia cepat lagi. Dia lagi. Ni tak pergi semaya semua, ni semua. Tapi dia cuk ya. Cepat. Sama dengan semaya rumah. Dia lagi guru dia. Tu nak katanya, boleh kita cek juga hati kita melalui 3-4 cara tu. Bimbang takut hati kita ada penyakit. Penyakit hati banyak. Penyakit hati, penyakit jahil pun mari dah hati, kupik pun mari dah hati, bawah pun mari dah hati, deki pun mari dah hati. Kesemua tu penyakit mari dah hati. Kalau penyakit tu kau banyaklah hati, seolah-olah kita buka pintu syaitan masuk. Pintu ni pun buka, pintu ni pun buka, pintu ni pun cek, boleh masuk belakang setiap pintu. Pas malah mbak tak ada ngah, auzubillah minasyaitanir tak ada. Tak ada. Dia tak takut. Supaya ni lapar ni, hamba boleh tak takut sebab kita dah buat daging, dia berakhir. Dia berakhir daging, kita bibit daging. Dia tak lari. Itulah sekadar malam ni. Dan mudah-mudahan
kita bakal suluh diri masing-masing, mulai saya sendiri dan pak kita semua. Benar-benar ini ya bukan ngaji sekaligus jaya ludak. Ya bukan dia ngaji sekaligus, ya kena bakal buat usaha. Habis tu kita kena ada ngaji besi banyak bahasa, ngaji besi ni, ngaji besi halaqah, ngaji besi buat tiga bab, ngaji besi ya banyak besi ngaji ni supaya nak jadi tujuan nak jadi bersih hati. Tu ya. Tujuan. Tak juga ngaji taran ni. Dia kena magit pengaji pondok dah. Tak ada ngaji babah aja. Pondok ah. Orang alim ngaji pondok ni bukan ngaji babah aja, bukan alim yang apa. Ya alim yang mutalaah tu. Ngaji dengan babah tak alim. Dia kena pergi ke pujuk tu, pergi syari remoni ke mutalaah. Pelajaran ni pergi cara han ni, cara nahwu sini, tauhid sini, fiqh sini. Ya alim ke tu. Alim yang mutalaah. Bukan alim ngaji tawalah tu. Kita bersepatu mana alim ngaji seminggu kali tak ada mustahil. Dia kena pergi suku pula, kena pergi ambil. Hal ni kita pergi brief pula, nak pergi proses pula. Nak buat kerana kalau kita tahu dah ni kita bakal buat amal. Hal tu asal dia. Kalau tahu ada tahu hari ni tahu, esok tahu, lusa lupa. Dia belah tu lah. Tahu tak lupa, tahu pakak dah lah nak boleh buat amal. Tu tak lupa, dia diragi darah tak lupa. Dia tak lupa. Duk dalam tubuh kita, lekat tubuh kita. Dia tak lupa. Itulah sekadar amalan ni. Dan mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi hati kita pertama kali. Dan mudah-mudahan apalah hati kita apa dia ni bersih dan sempurna, maka segala tubuh badan kita baik dan sempurna insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.